Iwan ya? Ya betul, santai. Ya, jadi kalau para peserta, tuan-tuan dan puan-puan ada soalan ya, boleh kemukakan di ruang chat insya-Allah ya, kita akan melihat ruang chat ya untuk kita bacakan soalan tuan-tuan ya, puan-puan ya yang ingin bertanya soalan insya-Allah ya. Jadi Dr. Irwan, sebelum kita mulakan program bicara pada pagi ini insya-Allah ya, program ini ya dia akan mengupas isu-isu semasa yang menampilkan ahli panel dalam bidang-bidang yang akan diketengahkan yang berkaitan dengan isu-isu pada masa kini. Konsep program ini adalah perkongsian ilmu dan kepakaran secara santai dan mudah difahami oleh masyarakat dalam menyampaikan maklumat kepada masyarakat akan permasalahan yang dihadapi bagi menjamin dan meningkatkan kualiti hidup yang lebih baik. Selaras dengan hasrat kerajaan iaitu menjadikan rakyat Malaysia sebagai rakyat yang berilmu dan peka kepada perubahan cabaran hidup. Jadi Dr. Irwan, sebelum kita pergi kepada konten ya, soalan yang lebih mendalam tentang topik yang kita bincangkan hari ini, boleh tak Dr. Irwan bagikan saya sedikit ya ataupun mereka kami yang hadir pada pagi ini ya sedikit definisi apa yang dimaksudkan dengan gadget ini ya. Kita sebut gadget ini, tapi apakah sebenarnya maksud gadget ini? Adakah gadget ini handphone, adakah gadget ini komputer, adakah gadget ini apa sahaja permainan ataupun elektronik dan sebagainya. Jadi secara definisi apa dia gadget Dr. Irwan? Silakan Dr. Irwan. Alhamdulillah. Assalamualaikum dan salam selamat pagi. Yang saya ucapkan terima kasih kepada kita pemudah bicara iaitu moderator kita Encik Bukriman, okey, yang merupakan sahabat saya dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para penonton dan rakan-rakan saya yang mengikuti program Bual Bicara Pakar 360 Darjah Pengguna dan Masyarakat. So dengan tajuknya Sayangilah Diri, okey, kesan penggunaan gadget, sayangilah diri dan anak-anak. So berbalik kepada soalan yang diajukan oleh moderator kita tadi, apakah yang dimaksudkan dengan gadget? So gadget ini adalah satu peranti elektronik, ya, elektronik yang iaitu seperti telefon, okey, kita television, okey, apa lagi kita ada laptop, notebook, notepad. Itulah alat-alat asas yang panggil gadget yang boleh yang dipanggil sebagai peranti atau elektronik yang digunakan oleh pengguna itu sendiri. Okey, itu bisa basic dia. Okey, mana yang ialah alat yang produk atau produk elektronik yang memberi interaksi antara pengguna. Okey, itu asasnya. Okey, Cikgu Priman. So itu sebenarnya masukannya. Okey, terima kasih Dr. Irwan ya. Jadi maksud dia gadget ini adalah peranti elektronik ya yang digunakan ya dalam hubungan komunikasi ya. Okey, yang kita pakai seharian inilah ya. Jadi Dr. Irwan, sejak PKP ini, PKP 1.0, PKP 2.0 ini ya, kita lihat bahawa yang pertama sekali perintah PKP ini menghalang kita daripada keluar rumah ya untuk urusan-urusan yang tidak perlu ya. Jadi bila kita tidak keluar rumah, jadi tumpuan kita, aktiviti kita di rumah tu lebih kepada aktiviti-aktiviti setempat ya, mana penggunaan gadget ini merupakan satu cara ya ataupun alatan yang kita kerap gunakan ya semasa kita PKP ini. Jadi dengan tidak bersukan ya, dengan tidak ada aktiviti luar dan sebagainya dan terlalu banyak menggunakan gadget ini, adakah memberi kesan Dr. Irwan ya penggunaan gadget ini dengan kesihatan kita Dr. Irwan? Okey, terima kasih. Saya cukup tertarik dengan soalan yang diutarakan oleh moderator kita. So sebelum tu saya nak jawab soalan tu, saya nak bagi sikit mukadimah lah. Sekarang keadaan penggunaan gadget alat elektronik itu terutama sekali panggil elektronik semasa dan sebelum PKP. Okey, sebelum PKP penggunaan kita tidak terlalu ekstrim macam mana yang diberitahu oleh moderator tadi. Bila pada tahun 2020 penggunaan gadget ataupun smartphone, saya lebih kenal smartphone lah. So kita ada laptop, ada PC, tapi saya nak fokus kepada smartphone ni, dia terlalu meningkat terlalu tinggi dan di luar jangkaan. Okey, kerana oleh pandemik ini sendiri. Okey. Jadi saya nak bagi tahu Malaysia, okey,
tergolong dalam dalam nombor 9 pengguna internet paling aktif di dunia. Nombor 9 ya di dunia. So itu data ni saya perolehi pada 2018, tetapi pada tahun 2020 saya percaya nombor ini telah berubah kepada, saya rasa mungkin barangkali telah menjadi antara nombor yang ke-5 ataupun ke-6 ataupun yang lebih rendah pada itu lagi, kerana penggunaannya yang ekstrems. Okey, keadaan-keadaan yang memaksa keadaan antara pengguna itu seperti kita sendiri, anak-anak kita yang mulai pembelajaran PDP, okey, di rumah yang mana memerlukan akses internet dan juga pembelajaran dan pengajaran yang memerlukan akses gadget itu dah mulai tinggi. Pada pengetahuan semua, pada tahun 2020, okey, penggunaan pada tahun bermula pandemik melanda dan kerajaan kita telah menukarkan segala pembelajaran dan juga dan hampir semua rakyat Malaysia telah bekerja work from home, bekerja dari rumah. Okey, so iaitu hampir lebih daripada 88%, iaitu 90%, lebih daripada 90%. Ya, pengguna rakyat Malaysia telah menggunakan penggunaan gadget ini untuk kegunaan harian mereka. Itu berbanding sebelum ini. So untuk makluman semua, pada tahun 2020 rakyat Malaysia populasinya adalah 34 juta. So kalau 80% maksudnya yang menggunanya, hampir keseluruhan rakyat Malaysia menggunakan gadget ini. So bayangkan, kalau ini saya berkata hampir kesemua ini, maksudnya ialah kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga tua pun menggunakannya. So maksudnya hanya segelintir yang mungkin dalam 10% sahaja yang tidak menggunakannya. So untuk yang lebih memeranjatkan ialah saya adalah penggunaan smartphone ini telah kita memberi penggunaannya terlalu ekstrim bagi pengguna masa dia. So untuk pengetahuan semua, sebanyak 21.5%, okey, penggunaan telefon gadget ini digunakan masa PKP, sama ada 1 ataupun 2, adalah lebih daripada iaitu pada 9 ke 12 jam sehari. Okey, maksudnya okey, kalau kita lebih daripada sehari, maksudnya tak kira kanak-kanak ke golongan bekerja, mereka menggunakan gadget ini lebih pada 6 ke 12 jam sehari. So keadaan ini tidak baik. Okey, kesan kesihatan yang mungkin yang boleh terjadi daripada penggunaan gadget yang melampau. Okey, saya tidak kata penggunaan gadget ini, elektronik dan juga teknologi ini tidak baik, tapi penggunaan yang melampau akan memberi kesan-kesan seperti kesihatan fizikal, okey, mental kita, sosial, fizikal, perkembangan kognitif dan juga emosi. So saya bagi basic ini dulu. Okey, kesan-kesan ini dia ada 5 perkara ini akan memberi kesan efek kepada kesihatan pengguna itu setiap, tak kira daripada golongan yang bekerja, golongan dewasa, remaja dan juga anak-anak. Yang lebih merisaukan saya adalah anak-anak, sebab waktu perkembangan mereka ini akan terganggu dari segi aspek perkembangan kognitif, mental dan juga emosi mereka. Dan tidak kecuali juga golongan dewasa. Ini banyak memberi kesan. Okey. Jadi saya bagi 5 perkara tadi, iaitu fizikal, mental, sosial, kognitif dan juga emosi. Okey. Saya bagi sedikit itu dulu, Cikgu Kriman. Okey. Okey, Dr. Irwan, terima kasih Dr. Irwan. Dalam kupasan yang pertama kita berkaitan dengan hubungan penggunaan gadget dengan kesihatan ini. Jadi kita lihat bahawa daripada fakta yang Dr. Irwan bentangkan tadi, Malaysia menunjukkan kedudukan yang tinggi tu, 9 di dunia. Di mana di dunia ini kita ada 195 negara. Jadi Malaysia di tangga ke-9 dalam penggunaan gadget yang terbesar di seluruh dunia. Kemudian penggunaan gadget kita, Dr. Irwan, daripada dia punya julat adalah 9 hingga 12 jam. Satu jumlah masa penggunaan yang sangat besar di kalangan
ya pengguna di Malaysia ini. Ya. Jadi Dr. Irwan saya nak tanya, ya. Tadi Dr. Irwan sebut tentang 5 perkara tersebut, ya. Jadi itu adalah kesan-kesan yang dihadapi oleh pengguna, ya, apabila menggunakan gadget ini. Terutamanya pengguna dewasa, dan paling kita risaukan adalah pengguna kanak-kanak ataupun pengguna remaja ini, ya. Jadi Dr. Irwan boleh tak terangkan lebih lanjut apakah kesan penggunaan gadget ini dia bagi link tadi tu yang kan, keterlaluan ini, adakah perspektif ianya penggunaan masyarakat yang boleh gadget tu. merubah kesihatan ataupun gaya hidup pengguna? Sedikit saya tadi dah terangkan lima perkara kesan yang boleh mengganggu pengguna dan anak-anak kita dari segi penggunaan gadget yang melampau. Okey, yang maksudnya saya ini ialah melampau, yang keterlaluan. Okey, kalau jadi maksudnya yang asasnya adalah mereka, okey, pada kanak-kanak adalah maksudnya mereka akan gangguan perasaan mereka akan terganggu dari segi aspek, contohnya ialah kalau pada kanak-kanak yang berumur 3 tahun ke 13 tahun, okey, mereka tidak merasa diri mereka tidak penting oleh ibu bapa bila ibu bapa, okey, mereka maksudnya ibu bapa mereka lebih mengambil jalan mudah. Okey, mengambil jalan mudah konsepnya ialah mereka menjadikan gadget itu sebagai orang pengasuh yang kedua. Okay, bila contohnya ialah dari segi aspek sosial itu sendiri dan juga mental itu, so mereka nampak mereka ialah dijadikan sebagai gadget itu ialah pengasuh, itu orang gaji kedua. Okay, bila kita sebut orang gaji kedua, ibu bapa kita kadang-kadang kita lah, maksudnya orang dewasa ini, bila anak-anak kita menangis, merengek gitu, dia nak tu benda, kita jawab, okey, ambillah terus handphone ni. Okey, ambil, bagi terus. Dan mereka akan mulalah mereka akan menggunakan gadget-gadget itu. So maksudnya alat-alat yang mereka gunakan ini, okey, kalau di luar pada kawalan masa itu akan mengganggu mereka punya tingkah laku, okey, dan juga menjadi mereka sangat tidak yang lebih kepada konsep daripada tingkah laku yang negatif. Okey, sebab mereka melayari website-website ataupun laman sesawang yang di luar daripada kawalan ibu bapa. Contoh mereka tengok macam kata TikTok lah, mungkin ikut ibu di TikTok. So mereka tengok apa lagi, YouTube. So banyak lagi ruang-ruangan yang mana mereka melihat benda itu, mempelajari mereka secara di luar kawalan. Okey, di luar kawalan daripada kebiasaan, dan umur mereka pula tidak sesuai dengan perubahan yang keadaan teknologi yang ada itu. Okey, saya nak maklumkan, okey, dari konteks kanak-kanak adalah dimaklumkan dari segi kesihatan. Okey, mereka ni akan memberi kesan dari aspek segi bahasa. Sebab kenapa kanak-kanak ini mereka akan menggunakan kurang berinteraksi dengan ibu bapa, orang sekeliling mereka, dan akhirnya mereka menjadikan gadget itu atau peranti itu sebagai rakan baik mereka itu sendiri. So jadi mereka merasakan mereka telah mengisolasikan ataupun menjarakkan diri mereka kepada orang sekeliling mereka, dan akhirnya mereka memilih ialah smartphone ataupun gadget itu sebagai rakan baik mereka. So jadi dia kemudian merosakkan dari segi pengembangan minda dan juga kemahiran membaca mereka, kerana mereka tidak berinteraksi secara baik kerana kalau pada umur 1 hingga 3 tahun adalah waktu yang paling baik untuk anak-anak kita untuk perkembangan otak mereka secara kognitif untuk berkembang, menerima segala maklumat yang baik. Tapi bila kita memberi mereka, mengambil jalan mudah, memberi mereka dengan gadget, so mereka akan menerima segala apa yang mereka lihat melalui gadget itu. Okey, dan ini akan menyebabkan berlakunya pengecutan otak. Okey, pengecutan otak itu kalau kita panggil otak itu, maksudnya perkembangan minda mereka akan bertukar menjadi elemen-elemen yang kurang baik. Okey,
dengan segi pada umur itu, pada umur anak. Okey. Bagaimana pula dengan orang dewasa? Daripada macam umur macam kita yang macam remaja, dan saya semua tu, apa kesannya pula basic dia? Okey. Penggunaan cahaya itu telefon. Sebab saya percaya kadang kita ni kalau main handphone, main smartphone ni, okey, kadang kita tak kira waktu. Ada waktu lepas habis waktu bekerja, semua kadang kita sampai malam sebelum tidur pun kita main handphone. Tutup lampu main handphone. Okey? Itu memang biasa, itu ramai yang terjadi. Tambah-tambah lagi waktu PKP ini. Waktu PKP, okey, 1 dan 2, okey, smartphone ni kata apa panggil best friend forever lah. Masa tu kata macam kan, best friend forever, masa tak boleh nak hilang benda tu, tak boleh nak tinggal langsung lah benda tu kan. So benda itu akan menyebabkan satu dia benda yang saya panggilkan sebagai panggil nomofobia. Okey, nomofobia ni maksudnya adalah sikap mana ketakutan kehilangan best friend mereka tu, smartphone tu pada diri mereka. Okey. So bila berlaku ketakutan tu, mereka mudah jadi panik. Tak ada sekejap je mereka lebih risau handphone tak ada daripada anak mereka tak ada. Mereka lebih risau begitu. Mana phone saya? Kat mana ya? Mereka lebih risau itu. Bagaimana handphone tu lebih penting. Kadang-kadang kita rasa macam tahap mereka nak tidur pun sempat lagi mereka untuk bermain games dulu. Macam kata bermain Mobile Legend lah, main apa lagi, main game-game yang ada tournament semuanya dengan keadaan gelap. Apa terjadi? Ialah dalam handphone kita, di handphone kita ada menghasilkan cahaya biru. Cahaya biru itu akan menghalang pengeluaran dipanggil saja pengeluaran melatonin. Okey, melatonin pada mata kita. Melatonin ini merupakan salah satu fungsinya adalah mengawal tidur dan bangun kita. Mengawal dipanggil kitaran tidur. Okey, melatonin. Okey. So dia akan menyebabkan bila pengurangan berlaku pengeluaran melatonin ini akan menyebabkan kita susah untuk tidur. So itu sebabnya bila kita dah start bermain phone lebih pada waktu yang ditetapkan secara ekstrim, so jadi kita sampai malam kita dah tak ada tidur sampai ke pagi. Kadang sampai ke pagi. Bila sudah sedar, dah pukul 6 pagi lah saya main game ni. Ya, sampai kadang-kadang subuh pun tertinggal. So subuh tu. Itu yang benda-benda yang kita yang dewasa ni kadang-kadang ni. So, apa terjadi kesan daripada suasana tidur ni akan mendorong menghasilkannya adalah sakit kepala. So itulah salah satu simptom yang akan yang berlaku di kalangan orang golongan dewasa dan juga kanak-kanak, yang mana benda kalau kita terlalu menggunakan telefon di luar kawalan waktu yang sewajarnya, dia akan menghasilkan kita kesan susah nak tidur, sakit kepala, dan juga bila kita guna phone, kita ni kadang-kadang kan main suka hati je main phone. Betul tak Cik Bu? Maksudnya. Betul. Dengan pelbagai poster lah, ada yang baring, ada yang menelentang, ada yang membongkok, habis segala gaya lah bila kita guna phone ni kan. Apa kesannya, kita tanpa sedar apa jadi, kita akan rasa sakit tengkuk, kita akan mula rasa pening-pening, so mata kita akan rasa kabur-kabur. So benda-benda begini berlaku di luar pengetahuan kita. Kita susah kerana kita tak mengakui kerana benda yang kita guna tingkah laku kita sendiri pada penggunaan gadget itu sendiri yang mendorong kepada kesan-kesan pada kesan kita sendiri, dan kita tak mengakui. Bila ada orang yang tegur, ini punca daripada main handphone ni. Tak adalah sebab semalam angkat barang. Dia cuma mendidakkan pada itu. Tapi faktor-faktor yang kita menggunakan ini yang saya sebut sebentar tadi adalah perkara yang menjadi penyumbang kepada permasalahan kesihatan dan juga yang segi mental, fizikal kita itu sendiri, yang mana macam dia boleh menghasilkan gangguan muscular disorder. Okay, contohnya sakit tulang belakang, duduk terlalu lama belakang, menunduk, membongkok, menelentang, lepas tu juga yang gelap, mata sakit. So, bagaimana pula kalau kesan penggunaan cahaya berlebihan pada kanak-kanak? Tadi saya cerita pasal dewasa. So, bagaimana pula pada kanak-kanak pula? So kalau kanak-kanak ni, mereka ni guna handphone terang ataupun gelap, cahaya biru dihasilkan itu akan menghasilkan
akan menyebabkan mata kanak-kanak itu akan seperti sering berkelip-kelip. Sering berkelip-kelip dan tingkah laku visual yang tidak normal dan sering menggosok mata. So kadang-kadang ibu bapa memastikan itu perkara biasa pada anak-anak. Kadang-kadang benda itu berlaku tidak pada kanak-kanak juga, pada golongan dewasa. So kita tengok terlampau lama, mata kita dah mula letih, kering semua, kita akan gosok mata, and then kita rasa mata berkelip terlampau laju. So ini adalah faktor simptom-simptom yang berlaku akibat penggunaan gadget yang melampau tanpa kita sedar. So ini sebab kenapa? Okay, benda ini melampau kerana saya kata begitu, ada pengawasan ataupun keadaan tingkah laku kalangan ibu bapa ataupun yang kita ambil mudah itu yang mendorong kepada benda-benda ini berlaku. Betul, kita kena fikir alah sangat smartphone je pun, alah guna ni sekejap je, bukan lama. Ya, kerana kita ambil mudah daripada perkataan ambil mudah itu, ianya mendorong kepada perkara yang masalah-masalah yang berpanjangan seperti sakit kepala, lepas tu kita kerana tekanan darah rendah dan tinggi, kadang kita sebab pencahayaan, penawar dan juga gangguan kita tidur itu telah terganggu dan akhirnya mengganggu saluran penyaluran oksigen kepada otak itu dah berkurang dan akhirnya kita akan sakit kepala. Bila kita cuba selidik macam kenapa sakit kepala? Oh, mungkin semalam saya kena hujan. Tapi hakikatnya kita tidak, diri itu tidak mengakui kerana penggunaan yang melampau. So sebab apa saya tidak menyangkal atau menyangkah bahawa penggunaan gadget ini banyak keburukan. Tidak. Maksudnya ada di sini adalah kesan penggunaan gadget yang melampau boleh mendorong kepada perkara-perkara yang kurang baik. So bermaksud benda ini perlu dilihat dan difahami bahawa penggunaan yang tidak dikawal baik, lagi perkembangan minda anak-anak dan juga diri kita sendiri, ya, mampu mendorong kepada ke arah yang kurang baik. Itu yang saya nak tekankan di sini. So mungkin ada pada penonton kita atau pendengar kita mengatakan, ya, banyak adanya smartphone ini membantu mereka mudah untuk kerja. Betul, saya tidak menyangkah perkara itu, tapi ini perlu dilakukan secara teratur ataupun dilakukan dengan baik, dengan yang mana ada penyusunan yang penambahbaikan ataupun recall backs apa yang kita dah buat sebelum itu. Kalau tak ada itu yang akan mendorong kepada masalah-masalah yang akan terjadi itu. Okey. Dr. Irwan. Ya, saya. Boleh saya terus kepada soalan peserta, Dr. Irwan, sebab ada peserta ni dia tahu dia ada nombor handphone saya kan, jadi dia terus hantar soalan kepada handphone ya. Dia tak hantar dekat ruang chat ya. Jadi peserta bertanya, Dr. Irwan, sebentar saya buka kejap. Peserta bertanya, dia kata selain daripada kesan yang Dr. Irwan sebut tadi, sakit kepala, susah nak tidur dan sebagainya, dia kata dia nampak ada satu kesan kepada anaknya, iaitu mata juling, ya, mata menjadi tidak fokus, ya, anak mata tu juling. Adakah itu juga kesan daripada penggunaan gadget ataupun handphone ni yang keterlaluan ini? Dia tanya, ya. Jadi ada kemungkinan tak, ya, itu adalah kesan daripada penggunaan gadget ini? So itu mata juling. Menarik tu sebenarnya soalan tu. So, sebelum saya nak jawab itu, saya nak kaitkan satu kisah benar yang baru berlaku di dalam family member saya lah, dalam keluarga. Ini baru berlaku. Mungkin kalau kata saya ambil contoh luar tu, mungkin kata tak nampak sangat kesan. Ini dia antara family members dalam keluarga yang terdekat saya. Kerana anak saudara saya, dia mengalami mata yang berkelip laju. So apa yang dibuat oleh saudara saya ialah dia membawa kepada pihak pakar. Dia merisau. Dia risau. Kenapa anak saya menjadi begitu? Dia jadi macam takut. Dia takut sebab apa?
mungkin sebab benda itu dia lihat dia tidak seperti biasa, macam mana seperti orang normal, mungkin terlampau laju sangat. So jadi benda-benda ini, jadi bila dia begitu, benda itu adalah perkara itu adalah simptom ataupun berkaitan daripada berlakunya kesan penggunaan gadget yang dijamukan oleh ibu bapa kepada anak mereka untuk boleh penggunaan gadget yang agak melampau. Okey, bila agak melampau, so jadi mata itu, retina mata kita yang akan menerima cahaya biru itu, dan dia akan orang taraf kita ni akan berkembanglah. So jadi mata kita akan berkelip dengan laju. So jadi kesannya adalah apa jadi? Adalah akhirnya terpaksa pakai cermin mata pada umur 6 tahun. So itulah tanda awalnya. Kalau tidak dikawal dan berbalik pada soalan tadi itu adalah mata juling. So itu ianya adalah mungkin salah satu faktor penyumbang kepada jalan pintas yang diambil oleh ibu bapa. Okey, dipanggil sebagai orang gaji kedua. Okey, bila anak menangis, anak bagi, orang kata kita rasa macam alah peninglah. Sebab masa PKP ni kita pun tengah bekerja sibuk kan, nak buat kerja dengan anak, kita pun tengah ada kerja dalam work from home ni, macam mana anak pula nak ini, ambil phone, ambil dah, dia senyap lah. Kita buat kerja masa tu dah dalam 4 ke 5 jam dan dia pun senyap dalam lebih pada 4-5 jam. Kita baguslah anak kita ni, diam dia buat kerja sendiri masing-masing. Yes, diam. Tapi diam ni ada diam atas kadar baik ataupun tidak. Begitu persoalan dia. Bila mereka melihat menggunakan phone lebih pada waktu dia, keadaannya, so dengan umurnya itu, ia akan jadi mata kita letih. Okey, bila letih, bila anak-anak mata kita akan bergerak secara tidak normal. Maksudnya dia punya arrangement mata itu tidak konsisten, dan ianya menjadi faktor, salah satu faktornya adalah faktor penyumbang kepada itu yang sebutkan tadi ialah juling. Okey, juling. So bagi saranan saya adalah pada penonton yang bertanya itu, cuba mengurangkan penggunaan gadget itu dan juga lihat balik adakah itu yang kita mahu. Tanya balik pada di sini, adakah ini yang kita mahu? Okey? Terima kasih Dr. Irwan. Ya, insyaAllah ya. Jadi kesan ini kita boleh elakkan ya daripada berlaku jika dapat mengawal ya jumlah masa penggunaan. Jadi soalan kedua ni yang pengguna ni yang peserta tanya saya dalam handphone ni berkait dengan penggunaan ni Dr. Irwan. Dia tanya berapakah anggaran masa yang berterusan bila kita guna yang apa? Yang dicadangkan oleh mungkin dalam kajian saintifik ke, oleh perubatan ke, kesihatan kan, bagi jumlah masa yang sesuai untuk remaja berapa Dr. Irwan, kanak-kanak berapa, dewasa berapa. Ya, jumlah masa kita nak menghadap PC ni, buat kerja ni, KP ni, kadang-kadang kita sampai 5 jam, 4 jam depan PC. Jadi adakah itu jumlah masa yang sesuai bagi dewasa? Kalau kanak-kanak kelas online ni, saya tengok jadual anak saya kelas online daripada 8 pagi tadi, 7.30 pagi hari Jumaat, mula 7.30 tadi. 7.30 topik nilai murni. 7.30 dah mula dah nilai murni, 7.30. Saya tengok dia habis dalam pukul 12.30. Jadi 7.30, 12.30 dia akan menghadap komputer. Jadi adakah sesuai dengan peringkat umur dia sebagai kanak-kanak ya? Jadi Dr. Irwan ada tak jumlah masa yang dicadangkan yang sesuai? Okey, terima kasih ya kita punya moderator atas soalan ataupun penonton yang memberi soalan itu. So berkenaan dengan panduan yang boleh digunakan untuk anak-anak kita dan juga dan golongan dewasa dalam keadaan norma baru ini. Okey, norma baru ini. Dan panduan ini dah ada lama dah sebenarnya sebelum berlakunya PKP. Tapi bila berlakunya pandemik COVID-19 ini, ianya panduan ini saya rasa wajar digunakan, mungkin perlu dan juga ianya dilihat secara menyeluruh. Contoh, saya nak bagi panduan pertama ialah untuk kanak-kanak yang berumur di antara 1 ke 5 tahun. Okey.
Okey, 1 ke 5 tahun ni. Sebab apa saya kata 1 ke 5 tahun ni? Sebab apa? Kadang-kadang ada ibu bapa mengambil pendekatan mudah, maksudnya pada umur yang sekarang kurang setahun ataupun kurang daripada setahun, mereka dah bagi anak kita dah dengan phone. Nak bagi senyap, nak bagi makan pun dengan phone. Tengok apa Didi and Friends lah, apa Tommy and Friends lah, tengok Upin dan Ipin pada umur yang kurang daripada setahun. Dah bagi dicogokkan dengan makan tu ada package handphone gadget depan mata. Sebab apa? Nak mudahkan anak tu makan. Okey, apa terjadi? Okey, dia punya jadi saranan saya untuk umur yang sekarang pada 1 ke 5 tahun, mereka untuk golongan kanak-kanak yang ini adalah di antara lingkungan 30 minit sahaja dalam masa untuk 3 hari. Cuma 3 hari Jangan salah faham, bukan 30 minit untuk 1 hari. Tidak. Okey, 30 minit untuk masa 3 hari. Maksudnya 3 hari tu kena bagilah masa macam mana kita nak gunakan masa tu. Kalau kita perlukan nak menggunakan untuk melihat apa gadget dalam phone tu. Sebab pada peringkat umur itu mata mereka masih fresh, masih ready lagi, tapi mereka dah disogokkan dengan pencahayaan yang melampau, yang saya panggil tadi pencahayaan biru itu biru itu ianya boleh mengganggu dan juga memberi kesan yang tidak baik pada mata. Itu pada umur 1 ke 5 tahun. Itu pada 30 minit untuk 3 hari. Bagaimana pula untuk 7 ke 18 tahun umur itu? Okey. Untuk golongan ini yang umur pada peringkat 7 ke 18 tahun ni, maksudnya yang memang sekolah daripada darjah 1 hingga ke tingkatan 5. Okey. Bagaimana? So saranan saya ialah kita gunakan 2 jam sehari. Tapi keadaan ini agak sukar untuk dilakukan pada keadaan pandemik ini. Sebab apa? Pembelajaran di sekolah dan memerlukan mereka menggunakan peranti-peranti gadget yang elektronik ini. Mana jam masa macam mana yang kita yang moderator dah maklumkan tadi, bahawa pagi dah kena belajar agama ni sampai ada setengah jam, sambung lagi. Lebih pada yang saya tadi 2 jam itu untuk 1 hari. Okey. Itulah daripada kajian yang menyatakan mereka kata 2 jam sehari. Okey. Dan dalam keadaan pandemik ini mereka kadang-kadang itu kurang macam kata agak menyukarkan itu perkara ini berlaku. Tetapi saya ada saranan bagaimana benda tu kita boleh membantu untuk ada cari penyelesaian yang agak memudahkan pada semua orang, pada semua. Okey. Sebelum saya terang itu, saya nak terang sikit untuk golongan dewasa. Dewasa maksudnya umur yang daripada 19 sampai ke umur yang warga tua ni, yang guna handphone ni. Jangan terkejut, golongan warga yang berumur ni, mereka ni kalau dah pension ni, bosan-bosan dia kena ada TikTok sendiri, kadang-kadang ada dia punya YouTube sendiri kan. Kadang kita berkata mereka lebih advance pada kita. Dan lebih pada berjam-jam mereka menggunakan benda ini. Okey? So saranan saya untuk golongan ini mereka boleh menggunakan peranti ini kurang daripada 6 jam 1 hari. Okey, itu saranan. Okey, berbalik kepada soalan tadi, bagaimana kalau keadaan pandemik sekarang ini? Okey, bagaimana kita nak mengadaptasikan ataupun dipanggil macam memahamikan keadaan bukan memahami mensesuaikan keadaan semasa pandemik ini dan pembelajaran PDP, work for home ni semua bagaimana? So saya gunakan teknik 4-20. Kalau saya dengar macam nombor spot toto nak bunyi dia kan. Bukan, 4-20 tu maksud dia kan. So maksudnya 4-20 adalah maksudnya di sini ialah konsep dia adalah 20 setiap 20 minit kita rehatkan kita rehatkan diri kita daripada peranti yang kita guna sekarang ini. Peranti, gadget, smartphone semua tu. Setiap 20 minit. Lepas tu 20 minit 20 minit rehat untuk tu, and then dengan melihat 20 objek dengan pelbagai saiz dan objek, pelbagai saiz, bentuk, warna semua dalam kurang-kurang 20 unit objek. Okey, dengan jarak 20 kaki. 20 kaki tu bersama 6 meter. Okey? Okey, dengan sekurang-kurangnya 20 saat. Okey, 20 saat. 20 saat. Okey, maksudnya itu sebab saya sebut tadi 4-20.
4.20 maksud saya tadi itu doa setiap 20 minit restkan mata kita dengan melihat objek 20 unit objek yang berbeza-beza, saiz semua tu. Lepas tu lagi dengan jarak 20 kaki dan dengan sekurang-kurangnya 20 saat. Okey, itu cara yang kita boleh dapatlah mengurangkan sedikit sebanyak benda kesan daripada peranti yang kita guna tu dengan keadaan pandemik yang ini yang ada macam norma baru inilah. Mana nak tak nak kita tak ada pilihan, tapi bagaimanapun kita harus fikir benda ini untuk diri kita juga, bukan untuk orang lain dan juga masa depan anak-anak kita. Okey? Terima kasih. Okay. Betul kan, kita ada soalan dekat ruang chat ni, ya, soalan daripada peserta. Dia bertanya, Dr. Irwan, bagaimana pula kategori gadget yang parent ada set limit penggunaan? Maksud dia kat sini mungkin parent ni dia boleh kontrol lah, ya, anak dia punya penggunaan gadget ini. Dia boleh kontrol dari segi limit masa ataupun setting berkaitan dengan benda yang boleh dia serve dan sebagainya, ya. Means ada certain application sahaja yang anak boleh buka dan tengok. Adakah cara ini dia dapat mengelakkan, ya, simptom-simptom negatif yang Dr. mention tadi, Dr. Irwan mention tadi, ya. Dr. Irwan, mohon pandangan Dr. Irwan berkaitan dengan perkara ni. Okey. Itu salah satu daripada kesan-kesan yang ada di dalam gadget itu sendiri. Okey, saya tidak kata segi kesan dari segi kesihatan, tapi di segi macam aspek of sosial ataupun informasi yang mereka terima dari segi dalam ruangan gadget yang mereka guna itu. So mereka, satu keadaan yang saya sebut tadi lah yang ada sekarang ni dipanggil aplikasi parenting control. So kita boleh mungkin ibu bapa boleh download ataupun boleh cari dalam kita punya smartphone parenting control. Parenting control ini adalah satu sistem mana mengawal segala penggunaan anak-anak kita. Okey, dari segi masa, apa yang mereka layari dan bagaimana mereka menggunakannya. Okey, dan apakah salah sawang yang mereka tengok, itu adalah satunya yang panggil parenting control. So ada banyak lagi, ada pelbagai. Ini saya bagi salah satu contoh yang mereka, yang boleh digunakan aplikasi dipanggil parenting control. Okey. Maksudnya kita punya kawalan ke atas penggunaan gadget anak-anak ini bukan sahaja yang memberi kesan kepada dia punya fizikal, tetapi juga dari segi maklumat-maklumat yang dia boleh akses juga, ya Dr. Irwan, Ya, kita kontrol dari segi maklumat-maklumat yang tidak sepatutnya mereka cari ataupun mereka jumpa dan sebagainya, ya. So dia punya apps dia parenting control, Dr. Irwan, kita boleh download saja, ya, parenting control, dan kita boleh gunakan untuk mengawal, ya, sumber-sumber daripada anak-anak kita ni akses kepada yang tidak sepatutnya. Dr. Irwan, ni ada satu lagi soalan ni, ya, ada lagi dua soalan, ya. Dia kata, adakah faktor bermain gadget ini menyebabkan kanak-kanak juga lambat bercakap? Ya, maksud dia ni mungkin anak-anak yang berumur selalu awal ni, ya, 1 tahun, 2 tahun, ya, adakah dia bermain gadget? Saya pun, kalau tuan yang bertanya soalan ni boleh tak huraikan sikit, ya, apa maksud gadget yang diberikan kepada anak yang anak tersebut, ya. Sebab kalau konteks bercakap ni selalunya anak yang berumur dalam 1 tahun, ya, kita ibu bapa mula risaulah tak bercakap, ya, masuk 2 tahun pun risau tak bercakap, ya. So lambat bercakap ni adakah gadget yang dimaksudkan, gadget apa, ya? Jadi boleh, kalau di sudut pandangan Dr. Irwan, adakah gadget ini mempengaruhi Dr. Irwan lambat bercakap? Ataupun ada kajian? Betul. Sebenarnya di awal tadi saya ada sebut tadi. Okey, salah satu faktor adalah segi perkembangan kognitif. Kognitif ialah segi, contohnya dari segi perkembangan otak kanak-kanak itu sendiri. So salah satu penyumbangnya adalah penggunaan elektronik itu, gadget itu sendiri. So jadi maksudnya adalah dia salah satu penyebab ialah lack of bahasa. Mereka lambat bercakap, faktor lambat bercakap. Sebabnya mungkin tadi dah beritahu ada yang saya ada baca baru ini. So salah satu sebabnya ada ibu bapa yang mengambil pendekatan jalan pintas. Jalan pintas itu maksudnya di sini adalah anak mereka baru belum sampai setahun lagi pun. Mereka nak makan pun
bagi dengan dijamu ke package handphone depan mata jalan pintas. So apa jadi anak-anak itu dah mula jadi untuk interaksi bersama ibu bapa dah berkurang. So mereka akan berinteraksi dengan phone itu. So mereka akan kemahiran membaca berkurang, betul, ingatan memori mereka juga akan berkurang sebenarnya. Okay, lack of bahasa dan mereka akan bercakap pun akan berkurang kerana mereka tidak berinteraksi secara sosial secara yang secara secara normal yang mana macam kita rakan-rakan kita akan bercakap semua, tidak. Mereka merasakan gadget itu adalah sahabat baik mereka. Panggil best friend forever lah benda itu. So benda ini menjadi satu penyumbang kepada perkembangan minda anak-anak itu sendiri. Bermakna ibu bapa itu telah pada awalnya telah mengambil jalan pintas, jadi menggunakan gadget adalah jalan mudah untuk menyelesaikan masalah dia. Tidak masalah anak, tapi menyelesaikan masalah ibu bapa itu sendiri. Okay. Itu yang begitu soalan yang ditanyakan pada para sahabat kita. Bahasa tu, bercakap tu, benda itu adalah menjadi satu perkara-perkara yang menyumbang kepada kesan konektif kepada kanak-kanak, ya. Jadi kesan konektif ini adalah kesan yang memberi kesan kepada dia punya cara berfikir, ya, dia punya fungsi otak, ya, ke atas koordinasi badan dan sebagainya, ya. Jadi mungkin itu memberi kesan kepada kanak-kanak tersebut bila didedahkan kepada gadget yang keterlaluan ini menyebabkan mereka lambat bercakap, ya. Jadi Dr. Irwan, kita pergi kepada soalan peserta boleh Dr. Irwan? Banyak soalan peserta ni, ya. Jadi kalau kita boleh kepada soalan seterusnya, saya soalan ni kepada Tuan Haji Mat Razi ni, ya, pengarah Pusat Islam UPM, ya. Dia bertanya, adakah kesan penggunaan gadget ini menyebabkan, ya, antara kesan penggunaan gadget berlebihan menyebabkan hilang fokus dalam pembelajaran, ya. Yalah, maksud dia mungkin terlalu banyak masa main gadget ini, tumpuan pada pembelajaran tu berkurang, ya. Jadi dia tanya adakah ada faktor lain, ya, yang mempengaruhi sikap tersebut juga, ya. Bagaimana kesan penggunaan gadget ini boleh mempengaruhi tumpuan kepada pembelajaran, dan adakah ada faktor lain yang boleh mempengaruhi sikap ini? Boleh Dr. Iwan bagi pandangan? Okey. Terima kasih kepada sahabat saya dia punya macam itu Nazi. Adakah soalan apa? Soalannya bertanya kena adakah penggunaan gadget yang melampau boleh mengganggu pada pembelajaran PDP mereka itu sendiri? Saya boleh katakan iya, kerana bila kita penggunaan gadget yang melampau, so apa yang mereka lihat sebelum itu, contoh mereka melayari YouTube, games yang mereka guna sebelum itu, dan otak mereka ada apa cara mereka berfikir dan kognitif mereka akan banyak mengekalkan ingatan apa yang mereka lihat sebelum itu macam di handphone itu, so macam bermain itu, dan akhirnya mereka akan terbawa kepada pembelajaran itu sendiri dan mereka kurang fokus kepada apa yang disampaikan oleh guru, oleh guru itu. Dan jadi kadang-kadang saya pun kadang lucu juga. Saya pernah nampak satu di perkongsian daripada rakan-rakan sebelum ini, ada jawapan yang cikgu bagi latihan kepada anak-anak kita, memberi soalan yang macam apakah yang anda boleh terangkan berkenaan dengan bola. Tapi jawapan mereka ialah bola adalah satu permainan game yang baik untuk dalam permainan dalam kehidupan yang itu dipanggil disebut itu sebagai permainan game yang mereka main dalam gadget itu sendiri. So mereka terikut apa yang mereka belajar itu, mereka mereka lihat di telefon itu, mereka bawa kepada pembelajaran. Dan akhirnya mereka tidak memberi perhatian apa yang ilmu yang nak disampaikan oleh guru tidak sampai. Itu saya kata kalau kita ibu bapa tidak tegas terhadap penggunaan ini, dan ianya banyak memberi kesan yang negatif berbanding dengan kebaikan yang ada pada teknologi gadget itu. Okey. So, jadi saya rasa benda ini ada berkait rapat dengan cara ibu bapa mengasuh ataupun mendidik anak-anak kita, dan juga cara penggunaan handphone pada ibu bapa itu sendiri, kerana ada ibu bapa yang pada diri, saya nak kata bukan kata ibu bapa, kerana orang dewasa ini mengambil jalan mudah, bahawa bukan satu jalan mudah, kedua
anak-anak mengambil contoh kepada apa yang dilakukan oleh ibu golongan dewasa. Kerana mereka kata, tadi boleh je tengok mama guna handphone dalam gelap, kenapa saya tak boleh guna? Dah, kita jadi macam kita panggil speechless. Kita tak kita terus tak boleh nak cakap, keluh. Sebab apa? Kita boleh, dia tak boleh. Contoh itu yang digunakan oleh yang dilakukan oleh ibu bapa orang dewasa telah digunakan oleh anak-anak yang menjadikan satu akses kepada anak-anak itu untuk menggunakan keadaan yang orang dewasa guna. Okay? Kadang-kadang bapa kata, tadi ayah boleh je main pegang handphone sambil makan, kenapa kami tak boleh? Benda begitu yang memakan benda itu menjadikan kontradik. Kita kata anak-anak tak boleh guna masa makan guna handphone, tapi kita guna masa phone. Kadang-kadang masa bekerja ni kan, ada benda yang kita kena jawab, emergency, mereka tak faham. Tapi mereka itu jadikan satu contoh untuk membenarkan diri mereka menggunakan benda itu. Setuju. Jadi betul Dr. Iwan, ini pun ada satu pandangan daripada peserta kita, Puan Naka mungkin, atau Puan ataupun Tuan Naka Zarudin. Dia pun bersetuju ibu bapa kena tegas untuk mengelak ataupun menghalang daripada anak terlalu taksub ataupun terlalu keterlaluan menggunakan handphone. Dia kata pada pendapat saya ibu bapa yang kena ubah sikap, jangan biasakan anak-anak kecil guna handphone, jangan pujuk anak-anak dengan handphone. Jadi ini merupakan satu sikap yang ibu bapa boleh lakukan untuk membendung penggunaan keterlaluan handphone di kalangan anak-anak ni. Okey, jadi Dr. Iwan, saya pun ada pengalaman juga Dr. Iwan. Kita ni sebelum PKP lah, sebelum PKP ni kita buat gathering dengan kawan-kawan lama, kawan-kawan sekolah, kawan-kawan universiti dan sebagainya. Kita pergi kedai makan sama-sama dalam satu kumpulan 10-15 orang macam tu. Tapi bila kita berjumpa macam tu, masing-masing bercakap dengan handphone, bukan bercakap dengan kita. Sebab kita aturkan gathering tu sebab nak berbual dan sebagainya. Tapi masing-masing tertumpu pada handphone masing-masing, fokus pada handphone. Jadi apa saya buat? Saya order satu pinggan kosong, dan saya letak handphone saya dekat pinggan kosong, saya letak dekat depan meja. Jadi saya kata yang lain-lain pun letak handphone dekat pinggan kosong. Jadi bila semua letak handphone dalam pinggan kosong, barulah kita ada komunikasi, baru ada bual dengan kawan-kawan yang datang gathering tu. Kalau tidak mereka masing-masing fokus dekat handphone, tak mencapai objektif perjumpaan tersebut. Betul. Jadi itu cara yang pernah saya lalui dan saya buatlah, nak kawal penggunaan handphone kawan-kawan ni bila kita berjumpa kedai makan. Mereka leka dengan handphone, kita tak ada komunikasi. Okey, jadi dekat ruang chat juga tuan-tuan perempuan ada dikongsikan juga oleh Dr. Syukri Dr. Syukri kongsikan yang beliau ada menulis buku e-book yang bertajuk Anakku Ketagihan Gadget, Apa Solusinya. Jadi alhamdulillah, terima kasih Dr. Syukri atas perkongsian ini, insya-Allah semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita baca dan kita dapat amalkan, insya-Allah. Jadi tadi soalan daripada Encik Khairi, Encik Khairi cakap dah, dia kata handphone, handphone, maksudnya fokus kepada handphone lah. Jadi Encik Khairi tadi Dr. Irwan dah jawab Encik Khairi, iaitu kesan penggunaan gadget ataupun handphone ni yang keterlaluan bagi kanak-kanak ini memberi kesan kepada konektif dia. Jadi aspek bercakap, aspek bertutur dan sebagainya merupakan sebahagian daripada perkembangan konektif kanak-kanak. Jadi memberi kesan juga sedikit sebanyak kepada kanak-kanak yang terlalu tumpu kepada penggunaan gadget ini. Jadi seterusnya Dr. Irwan, kita pun masa dah suntuk Dr. Irwan. Boleh tak Dr. Irwan bagi sedikit tip ataupun saranan kepada para peserta penonton kita pada pagi ini, macam mana nak memastikan kesihatan anak-anak ini terjamin dan dapat mengurangkan kesan sampingan kepada mereka akibat penggunaan gadget ini? Okey, terima kasih. Sebab saya nak tekankan dua kategori lah. Satu, anak-anak dan juga golongan dewasa, mana kita sendirilah. So, kita tak boleh jadi tertumpu pada anak-anak, tapi dalam masa sama kita juga sendiri merosakkan diri kita. Kita nak anak-anak kita sihat, tapi kita sendiri tanpa sedar, kita sendiri mencederakan diri kita tanpa sengaja. Bila tak sengaja, kadang kita tahu. Kita kita ambil mudah. So, apa yang tadi saya nak kata pertama sekali,
tips yang boleh saya bagi tahu pada golongan dewasa ni, mana banyak bekerja daripada rumah ni lah, work from home ni kan. So pertama sekali environment bekerja kita itu kena baik. Okey, environment kerja. So settingkan dari segi tetapkan masa rehat. Setiap macam untuk orang dewasa ni setiap 45 minit. Macam tu kalau tak dapat 20 minit tu mungkin 4 minit take a break, rehat sekejap, and then macam kata 20 tadi tu. Untuk yang tu. So tip kedua itu macam kurang elakkan penggunaan yang postur ataupun kata postur tubuh bekerja tu yang berbagai style tu. Macam style ni kalau ada yang gini awkward janggal ni. So kita ada yang kejap kat tilam, kejap dekat dekat atas sofa, kejap dekat atas almari, semua pelbagai gaya lah pun ada. Tapi akhirnya benda tu akan menghasilkan muscular disorder yang akan menyebabkan kita sakit belakang, sakit pinggang, sakit belakang, sakit tengkuk, dan juga perkitaran atau rhythm tidur kita akan terganggu dan kita akan sakit kepala. So benda-benda ini berlaku secara long term. Secara long term maksudnya secara panjang, di mana kenapa kita sedar puncanya adalah daripada sikap kita sendiri. Diri kita yang dewasa ini yang suka ambil mudah dengan gadget ini. Di samping kebaikan yang ada kepada gadget itu, bila penggunaannya dari kebaikan itu digunakan secara ekstrim, secara melampau, ianya mampu memberikan mengatasi kebaikan yang ada pada gadget itu sendiri. Okey. So jadi saya rasa macam di antaranya adalah ada yang mana yang kisah melampau seperti kata, ada yang kes jenayah mana yang boleh berlaku, mana ada yang mungkin sampai membunuh diri sebab apa, depression, dia depressed sebab dia stres sangat. Okey, contohnya berlaku bila phone mereka digunakan media sosial, tinggal ada berjumpalah kenalan-kenalan baru, pada mula nak bibit cinta bermula, tiba-tiba break, tak pernah berjumpa, mulalah berlaku skamer. Tu benda-benda begitu yang jadi permulaannya adalah daripada penggunaan kita yang tidak baik. Okey, tidak baik. Lepas tu lagi bila berlakunya sifat mana sikap negatif, contohnya perasaan gelisah, anxiety tu. Kita kisah tak menentu tu, emosi kita terganggu. Tiba-tiba je yang saya sebut tadi, handphone tak ada sekejap je kita dah mula takut dah. Macam hilang anak. Padahal anak tak ada pun kita tak sedar. Handphone ada kita sedar, handphone tak ada kita boleh sedar. Itu sikap yang di kalangan orang dewasa. Benda yang panggil nomofobia ni. Ini antara golongan ibu bapa besar ni. Kedua, untuk anak-anak ni pula. Yang mana yang sebagai tips yang pertama yang saya bagi tadi ialah parenting control. Ibu bapa itu sendiri kena ada pantauan dari segi aplikasi yang digunakan oleh anak-anak mereka. Kedua, hadkan masa. Masa tu kita ada yang masa, jangan kita ambil mudah. Kerana walaupun kita bekerja dengan lebih daripada 6 jam, anak kita pun kena main phone 6 jam juga. No, itu salah. Itu salah. Maksudnya anak-anak kadang-kadang anak-anak kita dia ada waktu time break mereka untuk melakukan aktiviti fizikal yang lain yang untuk perkembangan otak mereka dan minda mereka yang lebih baik. So hadkan masa daripada menggunakan gadget ini. Okey, kedua, ibu bapa itu sendiri kena luangkan masa. Luangkan masa, jangan ambil mudah jangan jadikan gadget sebagai orang gaji. Orang gaji kita untuk memudahkan kerja kita. Luangkan masa, adakan masa untuk berbual, untuk bertanya, buat aktiviti macam kata main congkak ke, main seremban ke, atau main aktiviti yang mudah-mudah je, tak payah fikir yang masa PKP ni. Dan simple je. Okey, bercerita kejap ke. Okey. Lepas kedua ialah penetapan cahaya ataupun nada bunyi yang pada telefon tu, kita kena ada penetapan dia. Kita tetapkan. Jangan terlalu kuat sangat, akhirnya mengganggu kepada mengganggu kepada telinga ataupun dan juga mata kita. Dan ia akan menghasilkan dia panggil sebagai ADHD. Sebagai ADHD ni macam bunyi macam pelik sikit ADHD ni. Ialah merupakan attention deficit hyperactivity disorder. Maksudnya akan menjadi berpunya attention untuk pengurangan fokus.
kepada satu perkara yang dilakukan tumpuan tu. Itu dipanggil, yang saya ulang bersemula ialah attention deficit hyperactivity disorder. So perkara ini mereka kurang macam mereka akan tidak fokus, mereka tak boleh nak tidak apa-apa aktiviti kita bagi mereka dah tak nak fokus dah, because kerana mengalami simptom ADHD. Okey, itu. Okey, keempat ialah yang terakhir ni ialah ibu bapa itu sendiri perlu bersikap tegas. Tegas maksudnya perlu ada dengan anak-anak, jangan terlalu berlembut ataupun mengambil sikap mudah. Okey, bersifat mudah daripada aspek penggunaan elektronik ataupun teknologi yang ada pada anak-anak ini. So maknanya kita kena tegas, jangan biar kalau mereka menangis tak apalah, biar dia menangis sekejap. Jadi kita kena fikir masa yang lebih panjang untuk masa depan pengembangan anak-anak kita ini. Okey, saya bagi yang tadilah, yang selain daripada kes tip yang kata 4-20 tadi tu. Okey, itu saja. Okey, Dr. Irwan, saya pun teringat saya pernah baca satu artikel. Artikel tu menerangkan bahawa kesan daripada penggunaan gadget yang keterlaluan ini, dia menyebabkan kita hilang respon, respon kita berkurang kepada perkara-perkara sensitif. Contohnya dia bagi penerangan kat situ, dia bagi penerangan contohnya traffic light merah. Traffic light merah, antara kesan dia ialah kita lambat respon untuk berhenti kenderaan. Jadi itu antara benda-benda yang kritikal. Sebab apa? Sebab perbuatan kita ataupun lambat respon 1-2 saat ketika itu mungkin menyebabkan kita kehilangan nyawa. Tindakan lambat. Ya, betul. Tindakan brake yang lambat. Kereta dah berhenti depan tapi kita respon untuk brake lambat. Sebab kita mengalami masalah lambat respon tersebut akibat daripada penggunaan gadget yang keterlaluan ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, gadget yang keterlaluan ini sebenarnya bukan memberi kesan negatif kepada kanak-kanak juga, tetapi pada dewasa juga. Dan kesan negatif pada dewasa ini kalau berlaku pada kita semasa kita di jalan raya, boleh menyebabkan kehilangan nyawa. Jadi sangat bahayalah yang keterlaluan ini, penggunaan gadget keterlaluan ini pada kanak-kanak dan juga dewasa. Dr. Irwan, last sekali yang boleh kita Dr. Irwan kongsikan kepada penonton, macam mana kita dalam konteks pandemik COVID ini yang sekarang yang kita lalui ini, kita boleh boleh mengadaptasikan situasi ini supaya situasi ini memberikan kesan positif dalam kehidupan kita dan kita boleh menjadi ibu bapa yang lebih bertanggungjawab ke atas perkembangan anak-anak kita. Jadi ada sedikit rumusan atau saranan Dr. Irwan berkaitan dengan perkara ini, insya-Allah. Okey, terima kasih. So tanpa sedar tak sedar kita dah lebih pada sejam saja. Patutnya kita sampai sejam je ni. Tapi dia because kerana perbincangan ini menjadi hangat dan jadi isu-isu yang mana terkini ini. So jadi saya saya dapat rumuskan ialah perkara utama adalah diri itu sendiri, diri kita sebagai orang yang lebih dewasa memahami berbalik kepada asal kita sebelum mula-mula teknologi ini berkembang. Bagaimana ibu bapa kita dahulu mengajar kita memberi pendedahan-pendedahan lain, pendedahan macam aktiviti luar semua tu, dan apakah sikap yang ingin kita sebagai ibu bapa ingin terapkan kepada anak kita. Adakah kita melihat bersetuju atau bersedia untuk menjadi masyarakat yang dipanggil masyarakat isolation, mana kita mengasingkan diri kepada masyarakat luar, ibu bapa. So perkara-perkara macam begini akan memberi kesan yang panjang kepada individu dan juga interaksi dan sosial masyarakat kita pada masa hadapan, bermakna sikap-sikap ini akan menjadi sifat antara aku, engkau, buatlah apa kau suka, aku suka. Ini menyebabkan kita mengasinkan misalnya isolation itu. Pengasingan diri menyebabkan kita merasakan gadget itu adalah segala-galanya bagi kita, dan tanpa kita memikirkan
sahabat rakan-rakan yang contoh saudara mara yang mungkin ada sifat-sifat mana yang kita toleransi, sifat ingin bertemu, sifat macam mana yang mereka beritahu tadi bila berjumpa kita ingin berbual, kita ingin merapatkan silaturahim. Benda itu akan berkurang ataupun satu masa itu benda itu tidak akan terjadi apabila penggunaan yang teknologi yang baik ini digunakan secara ekstrim, melangkaui. Dan bagaimana dan seperti mana yang terangkan oleh yang nyatakan oleh perkongsi oleh moderator tadi berkenaan dengan boleh mendorong kepada kemalangan atau maut. Kita telah fokus kepada kepada bila memandu kita fokus kepada waste itu sendiri. Bila waste itu fokus sambil mata tengok tempat lain tengok waste, akhirnya berlaku kemalangan. Lack of reaction, lambat respon benda itu. So jadi benda-benda begini harus dilihat kesannya bagaimana, apakah yang kita mahu. Saya tanya pada diri sini kita balik. Adakah ini yang kita mahu pada masa hadapan sebagai masyarakat majmuk untuk masa hadapan kadang-kadang kita bergerak IR 4.0 ini, adakah ianya ada selari dengan environment Malaysia sebagai masyarakat majmuk. Jadi yang pertama ialah untuk anak-anak itu ialah ibu bapa harus bersikap tegas dan juga mereka perlu tahu apa yang anak-anak mereka lakukan, apa mereka dan tahu keperluan yang digunakan untuk anak itu, masa yang ditetapkan itu. Dan kedua, ibu bapa itu sendiri harus sedar perkara-perkara ini kalau kita dilihat secara menyeluruh, akhirnya perkembangan minda anak-anak ini akan menjurus kepada negatif dan tidak mustahil kita dengar sebelum ini ada kanak-kanak yang berumur bawah 12 tahun telah masuk juvana kerana kes membunuh, kes merogol. Semua itu kerana apa? Apa yang mereka tonton di dalam gadget itu sendiri, contoh TikTok ke apa mereka buat tu, mereka rasa tidak salah sebab mereka tu, bagi mereka itu seronok. Tetapi apabila mereka lakukan itu, adakah ini yang kita mahu? Itu yang saya kata. Jadi saya ingin memberi saranan dan juga nasihat kepada diri saya dan juga rakan-rakan yang mendengar pada topik bual bicara pakar 360 darjah pengguna masyarakat pada siri yang kelima ini, tanyalah diri anda, adakah ini yang anda mahu dalam perkembangan minda anak-anak, dan juga adakah anda bersedia untuk diri anda sendiri, dan bila anda mengalami sakit-sakit pada diri itu, adakah anda sedar ianya dilakukan oleh anda yang mencederakan diri anda sendiri tanpa anda sedar, dan juga anda membenarkan itu berlaku untuk diri anda. Bila anda berasa sakit kepala, anda rasa macam itu rasa mual, semua itu sebab apa? Keterlaluan yang ada pada smartphone itu telah mendorong kepada anda. Ketahuilah bahawa smartphone kita ni tak besar pun, kecil je. Kecil je, besar kecil. Kita memaksa mata kita melihat font ataupun huruf kecil ini untuk buat aktiviti work from home kita ni. Kalau kita main game, kita semua tu dengan cahaya yang terang, semua itu, ianya semua itu tidak bersesuaian dengan environment keadaan kita. Jadi kalau anda ingin gunakan untuk bermain phone ataupun main game, tidak salah. Tapi ada waktunya. Kena susun dan juga daripada ada dan disiplinkan diri itu juga. Okey? Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Irwan atas kupasan yang sangat baik, ya, sangat bernas tadi, ya, berkaitan dengan penggunaan gadget ini. Sayangi diri sendiri dan sayangi anak-anak, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang bersama kita pada pagi ini, alhamdulillah, telah 1 jam kita bersiaran dan banyak perkongsian telah diberikan, ya, oleh Dr. Irwan, dan juga soalan-soalan yang sangat baik daripada para penonton, ya, yang telah dilontarkan, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebelum kita mengakhiri kita punya program Bual Bicara Pakar 360 ini, ya, saya ingin memberikan sedikit, ya, maklumat berkaitan dengan Jabatan Pengurusan Sumber dan Pengajian Pengguna Fakulti Ekologi Manusia ini. InsyaAllah bidang kepakaran di jabatan ini adalah bidang kepakaran yang utama, adalah bidang kepakaran berkaitan dengan kepenggunaan, ya, gaya penggunaan, ya, ekonomi, kewangan pengguna, dan juga penilaian barangan dan perkhidmatan, ya,
tingkah laku pengguna dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan perempuan yang berminat ya untuk mendapatkan ya pakar-pakar yang berada di jabatan kami, insya-Allah ya boleh berhubung dengan saya ataupun Dr. Irwan. Ya, insya-Allah kita boleh membantu untuk menyediakan pakar bagi sesi-sesi webinar, sesi-sesi seminar dan juga apa jua sesi yang boleh memberi manfaat kepada UPM dan juga komuniti di luar sana, insya-Allah. Jadi itu saja Dr. Irwan pada saya, insya-Allah. Terima kasih banyak Dr. Irwan atas masa yang diluangkan pada pagi yang berbahagia ini, pagi Jumaat, insya-Allah ya. Kita pun alhamdulillah solat Jumaat pun dah buka banyak 350 jemaah yang boleh bersolat di Masjid UPM ya. Jadi insya-Allah ya lepas ni kita boleh ke masjid, insya-Allah. Jadi kepada tuan-tuan perempuan yang bersama kita pada pagi ini, alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak ya. Bersama dengan program Buat Bicara Pakar 360, insya-Allah kita akan berkeudara bersiaran secara online ya, berterusan insya-Allah setiap 2 kali sebulan, iaitu pada minggu kedua dan minggu keempat ya. Nah, jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada tajuk-tajuk yang tuan-tuan berminat untuk kemukakan pada kami pun boleh, insya-Allah kita cari pakarnya nanti. Ya, kalau ada isu semasa nak dibincangkan, jadi bagi tahu tajuk tersebut pada saya ataupun Dr. Irwan, insya-Allah kita cari pakar yang boleh mengupas topik tersebut. Kalau tuan-tuan sendiri dalam ni ada pakar-pakar ya berkaitan topik-topik tertentu ya, contohnya Dr. Syukri tadi ya, berkaitan dengan gadget juga, dan kita boleh cari slot ataupun tajuk-tajuk yang sesuai yang boleh kita kongsikan dengan komuniti di luar sana ya, insya-Allah ya. Jadi itu saja daripada saya, insya-Allah. Oh, ada request ya, moderator jadi panel, insya-Allah ya, insya-Allah saya akan ada slot saya, insya-Allah bersama dengan 360, insya-Allah. Terima kasih Iqbal bagi pendapat, insya-Allah. Boleh kita bergambar dulu tak Encik? Boleh bergambar dulu, boleh insya-Allah. Ya Allah, hai. Okey, kita buka kamera kejap ya untuk bergambar, stop bergambar bersama dengan panel kita. Alhamdulillah full house sampai ceritanya, alhamdulillah. Senyum. Okey, senyum. Cik Naka, terima kasih Cik Naka, soalan yang baik tadi, insya-Allah. Ya. Okey, yang mana yang boleh buka kamera kejap, kita buka kejap. Kalau Dr. Irwan nak ambil gambar kejap. 1, 2, 3 senyum. 1, 2, 3 senyum. Banyak ni, ada dalam 68 page ni. Boleh insya-Allah. Kita senyum je. Tuan Haji Hassan tu dah senyum tu. Alhamdulillah. Terima kasih semua yang menyertai daripada awal sehingga akhir. Amir sibuk telefon pula. Easy tu, Henry. Terima kasih Cik Bu. Terima kasih Tuan Haji Hassan. InsyaAllah, alhamdulillah. Jumpa lagi insyaAllah. Okey, doktor. Terima kasih banyak doktor. Terima kasih semua. Cik Bu, Assalamualaikum. kalau boleh dapat rakaman tu, nak boleh tunjuk ke anak-anak kita ni. Boleh insyaAllah. Kita dah Setuju dengan Haji kan. Okay, Haji kalau boleh share kan rakaman tu lah kan. Boleh insyaAllah. Nanti kita sharekan nanti. InsyaAllah. Saya sharekan dekat grup-grup WhatsApp UPM nanti. Boleh, terima kasih banyak. Maklumat semua rakaman ni akan disimpan di ruangan YouTube dr.ir.sy/. Boleh type pun, boleh type. Dr. Irwan kena tulis dalam chat tu. Saya tulis. Andri, cantik yang kau punya background ni. Fakulti Perubatan kan 25 tahun. Oh, 20 tahun Kita sempena Jubli Emas UPM, kita Jubli Perak. Ya, okey. Bro, bila nak kayu bro? Aduh, ya Allah. Itulah, aku dah daftar lah alumni fit tu. Ya. Dah sebulan baru 10 km je berlari. Ya, okey. Atau basikal cepat sikit habis. Itulah, insyaAllah. Kami esok. Terima kasih Cik Hendry. Hai, Dr. Irwan, apa khabar? Lama jumpa ni. Lama sangat lah. Itulah tu. Okey, terima kasih semua insyaAllah. Ya, terima kasih kerana hadir bersama 360, Buat Bicara Pakar 360 insyaAllah. Kita akan bersiaran lagi insyaAllah. Terima kasih. Terima kasih banyak semua. Semoga dipermudahkan urusan kita pada hari Jumaat ini, di samping keberkatan daripada Allah SWT insyaAllah semua.
InsyaAllah. Terima kasih semua. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih Poliana. Terima kasih Poliana. Terima kasih Cik Amir, sahabat saya ni, sahabat baik ni. Cik Amir. Pulut kuning lagi tak? Pulut kuning lagi tak? Cik, kalau lagi cakap apa-apa?